Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung, terutama nikmat daripada alam roh hingga nikmat sekarang tidak pernah berhenti-henti. Nikmat yang paling penting yang kita hargai iaitu nikmat hidup, di mana sebelum ini kita belum lagi disebut ada. Tak ada, belum disebut ada. Memang kita ni tak ada pun. Lalu diberi hidup itu untuk menceritakan kisah-kisah diri keesaannya, cerita-cerita tentang keesaannya. Jangan kita tertipu bahawa kita ini menceritakan diri-diri kita. Bukan diri siapa-siapa pun. Bukan. Buangkan semua keakuan diri itu, baru kita akan tahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apabila kita melihat dalam diri kita benar-benar, melihat dengan penglihatan Allah, maka kita akan tahu bahawasanya kita tak pernah ada. Yang ada adalah cerita keesaan, ketunggalan dirinya sendiri. Itu yang sebenar-benar hala tujuan kita sebenar. Kita tahu dah. Itu kita pegang, dinamakan keimanan. Keimanan itu baru kita syahadakan. Keimanan, keyakinan yang telah kita kenal diri, kenal Allah, maka namakan kita ini innal ladzina amanu. Kita ni yang dipanggil Allah orang-orang beriman. Maka orang beriman, maka Allah menyuruh wa amilus solihah, baru disuruh melakukan amal soleh. Kalau kita belum beriman lagi, tidak dipanggil beriman, kita lakukan amal soleh, lebih banyak akan datang keburukan. Bukan saya tak bagi buat, tapi kalau kita buat lebih pada keburukan. Sebab kita berkeinginan, berkehendak selain Allah, itu telah menduakan Allah. Kita telah membuat berhala. Apabila kita menyembah kepada Allah tanpa kita kenal, maka kita menyembah Allah bukan kepada Allah, tetapi kepada keakuan hawa nafsu kita sendiri. Keakuan itu tadi. Kalau kita tak mempelajari, dia akan makin teruk. Lama-lama kita akan mengaku kita yang melakukan amal ibadah. Berat dah. Ya? Sedangkan Rasulullah SAW, dia sendiri memberitahu kepada kita hati-hati. Jangan sampai kita mengatakan kita masuk surga, ibadah kita 60 tahun, 70 tahun. Itu menyebabkan kita masuk surga. Maknanya kita yang beramal. Maka Rasulullah tak bagi. Rasulullah dah ceritakan, selangkah lagi orang ni 60 tahun ibadah, selangkah lagi nak masuk dalam surga. Tetapi Allah suruh malaikat menahan dan soal kepadanya, kenapa? Dengan sebab apa dia selangkah lagi nak masuk ke surga? Amalan akulah katanya. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Gitulah jadi dia. Maka Allah Ta'ala kata, keluarkan dia. Dia pendusta. Dia bukan menyembah kepada aku. Dia bukan beribadah kepada aku. Tetapi dia beribadah. Dia rasa dia yang melakukan supaya dia dapat masuk ke dalam syurga Allah. Ini Nabi SAW sendiri menceritakan supaya kita
Kenal Allah dulu, kenal diri kita dulu, baru kita wa amilus solihah. Baru kita innal ladzina amanu. Betul lah Allah panggil kita orang beriman, sebab kita yakin dah kita ni tak ada, dan yang boleh kita buat itu menceritakan dia lah, menyembah diri dia. Dia segala hidup ni dia, bukan kita. Maka tu harus cepat kita mempelajari ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Kerana ini ilmu yang paling utama daripada segala utama. Utama daripada segala utama itu Allah Ta'ala kata apa? Ilmu mengenal aku. Maknanya ingin aku dikenali. Jangan kita terus beribadah pada Allah tanpa kita mengenal dia. Tapi kalau kita dah terlajak, kita dah beribadah dulu, tak apa, cari patah balik cepat, cari jalan mengenal diri, mengenal Allah. Jumpa mursyid, jumpa orang arif billah, betul-betul ambil, betul-betul beradab. Nak belajar ni kena beradab betul-betul dulu. Jangan tak beradab, tak dapat kita nanti. Jangan salahkan guru tu, dia kata guru ni tak best lah, guru tak ada. Guru rohani tu dia akan ajar kita adab dulu. Adab kita tak lepas, dia tak akan ajar kita, dia tak akan anggap kita ni sebagai salik, orang yang nakkan kepada Allah. Masih lagi kita ni berkeinginan hawa nafsu lagi, tidak. Kita kena beradab dulu, belajar adab-adab berguru sampai 4 tahun pun ada. 4 tahun. Tu kita tak tahu. Ya. Tu tadi. Kita sentiasa berjaga-jaga untuk menjaga adab kita dengan guru kita. Tu. Tu tadi. Syekh Abdul Qadir Jalani, orang-orang yang belajar dengan dia, kalau tak masuk belajar adab dulu, maka dia tak bagi belajar. Sampai betul-betul orang itu betul-betul beradab, dah dites, dah dia apa semua betul, dia beradab, barulah Syekh Abdul Qadir ni memilih untuk, baru boleh pilih, boleh didik dia tadi. Tanpa adab, dia tak selesai adab lagi, dia takkan walau sepatah satu huruf tak diajarkan. Kita nak datang terus nak belajar dengan guru, boleh, tapi pastikan adab kita. Sebab tu adab tu makna dengan guru tu supaya macam kita adab dengan Allah Ta'ala. Makna kalau kita ni tak boleh pandang guru pembimbing rohani kita macam orang biasa. Kita kena pandang dia tu lebih tinggi darjat daripada agung raja dunia ni semua. Adab dia tadi. Ada yang adab dengan berguru ni, dia tak pandang muka guru dia 3 tahun. Takut dia nak pandang, hormat. Dia rasa macam dia pandang guru tu macam rasa tak ada adab. Apa guru dia nak, dia kena tahu. Apa yang guru dia, keperluan guru dia, dia kena. Dia belajar adab tu dulu. Hikmat adab dengan guru. Hikmat adab dengan guru. Ada sampai 4 tahun. Tu minta apa? Tu masing-masing punya bagian. Kalau kata setahun, kata 6 bulan, itu masing-masing punya. Kalau dapat kita terus beradab, berhikmat, sebenarnya sikit aja kita dapat satu patah perkataan daripada guru, kita jadilah mustajab lah. Tapi kalau banyak ambil pada guru, guru bagi juga, tapi kita tak ada adab, ilmu kita tak bermanfaat. Kalau rezeki tak bermanfaat, mana banyak tapi tak cukup. Tapi kalau ilmu tak bermanfaat ni, ilmu banyak belajar tapi tak ada manfaat pada orang lain. Sebab apa? Sebab kita tak ada adab-adab dengan guru pembimbing rohani kita. Itu tadi. Adab-adab dia, jangan apa kita bersenda gurau dengan guru lebih-lebih sangat. Ni saya tak boleh cerita lah. Cari sendiri apa tu, bila apa kamu rasa sendirilah. Bila kamu berbuat gitu nanti akan mendatangkan maknanya kesucian hati itu. Bukan adab berguru ni perintah daripada guru, bukanlah tadi mentaati ibu ayah itu perintah daripada guru, perintah daripada suami, tetapi perintah daripada Allah suruh. La ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah suruh tetap dengan apa saja qada dan qadar Allah, tetap Allah rasakan tak ada keakuan diri. Lepas tu tak budu, ikut sistem Allah Ta'ala. Kemudian walidaini ihsan, berbuat baiklah. Allah yang suruh. Lepas tu dengan guru pula, bukannya Allah sendiri menyuruh untuk kita menghormati orang-orang yang mempunyai ilmu yang di sisi Allah tadi.
Kita kena, Allah yang suruh menghormati. Seperti engkau menghormati aku. Sebab di dalam dirinya tu tak ada keakuan diri dah. Orang-orang begini, tak maknanya orang-orang yang arif billah ni dia dah tak ada keakuan diri. Kalau Rasulullah tu Allah Ta'ala kata ikutlah dia. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Kalau nak cinta aku ikut dia. Pasal apa? Beradablah dengan dia. Apa adab yang paling tinggi? Jangan ada keakuan diri. Paling tinggi sekali. Bila tak ada keakuan diri, sifat-sifat yang mahmud, sifat terpuji akan terkeluar. Tapi kalau ada sifat keakuan diri sikit dia, akan keluar sifat mazmumah, sifat tercela. Badan kita akan jadi berat, badan kita tak sedap, badan rasa ngantuk, macam-macam nanti. Sebab kita ada buat sifat mazmumah. Adab-adab kita tak elok di hadapan Allah, di hadapan guru pembimbing rohani, di hadapan mak bapak kita ataupun seiring dengan itu. Tapi yang nombor satu, bila ada keakuan diri, maka akan keluar sifat mazmumah, sifat tercela. Pasal dia keakuan diri ni akan mendatangkan, membukakan pintu-pintu sifat tercela, sombong, riak, takbur, aku lebih hebat, aku buat apa nak taat dengan dia. Itu semua sifat tercela tu. Sebab kita menghormati akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat manis sebenarnya. Kita sujud dengan Allah tu makna merendah diri, hati kita akan jadi tenang. Kita mengikuti sentiasa jaga hati kita untuk membuang keakuan diri kita dan benar-benar dia mengesakan dirinya dalam hidup kita, sangat manis, indah. Tak ada yang lebih indah. Tahu wali besar Syekh Abu Yazid Al-Bistami tu, wali besar. Semua orang kenal wali besar Abu Yazid Al-Bistami. Subhanallah. Dia, ya Allah, sampai adab dia dengan Allah SWT luar biasa. Dia belajar pun dengan guru dia. Sampai ayat kepada walidaini ihsananya dia stop, dia tak nak belajar dengan guru dia. Allah suruh taat pada mak bapak, sekarang aku taat mak bapak. Dia berhenti kat situ ayat Quran tu, dia kena amalkan dulu. Dia tak sambung ayat tu, dia minta izin guru dia nak taat mak bapak dia. Sampai mak bapak dia izinkan, sambunglah balik Abu Yazid, kau dah cukup taat pada aku. Baru dia pergi balik, sambung balik. Tak tahu berapa bulan ke tak tahu. Macam tu adab dia. Jadi dia terkenal dengan adab dia. Orang-orang ahli Allah ni lagi tinggi adab-adab dia sebenarnya. Kita nampak macam dia begitu, tapi sebenarnya adab dia jaga dengan Allah. Dia nombor satu kan dia jaga adab tu dengan Allah. Kalau Allah tak suka, dia tak suka. Bukan dia saja buat tak suka. Kalau Allah tu senang, dia senang lah. Dia senang. Sebab Allah bagi tengok keadaan tu Allah senang. Dia senang, dia ikut gitu. Dia ikut betul-betul Allah Ta'ala yang bagi dia rasa tu. Tadi. Jadi Abu Yazid Al-Bistami ni, ya Allah, kelebihan dia. Sampaikan tadi kan, Allah Ta'ala kata, Abu Yazid, tanggalkanlah keakuan diri kau. Dan bila dah tanggal keakuan diri Abu Yazid Al-Bistami, dia dah syok dengan Allah, dia tak mau lagi yang lain, tak mau berpisah dengan Allah. Dia dah dapat apa yang Allah anugerahkan. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, Abu Yazid, ramai orang nak lihat diri kau sebenar lah. Jadi ya Allah, kalau itu yang permintaan kau, ya Allah, ridha kau, adakan baliklah diriku, ya Allah. Sekarang ni diri aku dah tak ada ni. Kau dah buang, ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur. Aku nak engkau je. Asih, cinta kasih aku tak nak. Sedetik pun lepas detik kasih sayang dengan kau, ya Allah. Tapi ni kau suruh, ya Allah, aku tak berani nak tolak, ya Allah. Allah suruh dia, orang ramai nak lihat keakuan diri kau sebenar. Ya Allah, padahal dia tak ada keakuan. Allah dah leburkan keakuan dia, hanya ada Allah. Tiba Allah yang suruh balik keluarkan keakuan dirinya. Dia keluar balik keakuan diri dia. Tapi dia cakap dengan Allah, ya Allah, nanti bila keakuan diri aku, kau pasangkan dulu sifat wadah-niyah, iaitu keesaan kau. Maknanya sifat keesaan Allah tu tadi, dia nak pakai juga. Walaupun dia keluar, dia kata, tolong ya Allah, bagi orang memandangku, memandang wajahku, ya Allah. Tak boleh, ya Allah Ta'ala kata. Sebab dia nak lihat keakuan diri kau sebenar. Tak boleh. Aku tak boleh nak tolak, ya Allah, tolong engkau setuju macam tu, ya Allah, tolonglah. Jadi Abu Yazid takut dengan Allah kan. Apa yang Allah Ta'ala nak, dia ikut kan. Jadi dia ikut lah. Dia pun orang ramai, dia pun jalan setapak nak ke orang ramai tadi. Membawa keakuan dia. Dia merasa dia yang
Setapak aja, masuk kedua tapak, rebah dia. Rebah dia. Rebah. Depan orang ramai dia rebah langkah kedua. Langkah pertama keakuan diri terlepas, langkah kedua dia rebah. Tu. Orang lain kesian tengok, memang dia tak boleh pisah dengan Allah Ta'ala. Dia kena buang keakuan diri. Macam tu sekali. Tapi Allah dah suruh dia buat juga, dapat selangkah je dia jalan nak menuju ke orang tu. Kedua kali dia rebah, dia tak boleh, aku tak boleh pisah dengan kau ya Allah. Terus Allah Ta'ala panggil, Abu Yazid memang tak boleh dipisahlah dengan aku lagi. Nampak? Itu makam orang yang dah betul-betul. Sesaat pun dia tak mau pisah dengan. Sampai Allah suruh pun dia rasa, ya Allah, tolonglah bagi orang lihat aku, lihat wajah engkau ya Allah. Jangan biarkan orang lihat tu, walaupun keakuan diriku yang kau yang suruh aku kena buat ya Allah, kau yang suruh, kehendak engkau. Tapi tetap tolong ya Allah, orang yang mandang aku tetap biar memandang wajahku ya Allah. Macam tu sekali. Dan Allah tarik keakuan diri dia, dan Allah sendiri uji dia. Orang nak ramai nak tengok keakuan diri kau yang sebenar, Abu Yazid. Ya Allah, ini permintaan engkau ya Allah, engkau yang, kalau engkau setuju aku setuju ya Allah. Tapi tolonglah pakaikan aku dengan pakaian wadah, iaitu keesaan kau ya Allah. Gitu sekali. Kita kalau sampai ke tahap itu, maknanya kita tak nak pisah dah dengan Allah. Tu Abu Yazid Al-Bistami. Sampai dia ada keakuan diri, dua langkah kedua saat dia dah rebah, aku tak boleh tak ada engkau ya Allah. Aku tak boleh tak ada engkau. Hilang semua, rebah dia. Mana boleh hidup tanpa ada Allah? Tak boleh. Tak boleh kita hidup tanpa ada Allah. Yang hidup ini adalah Allah, bukan kita. Jadi kita ni tak belajar kenal diri, kenal Allah. Tu saya cakap tadi. Abu Yazid tu yang kenal betul-betul kenal diri, kenal Allah. Sampai dia kata tak boleh. Dia tu tak boleh dah pakai diri dia dah. Pakai dia tak boleh, langkah dia jatuh. Rebah. Sampai Allah Ta'ala kata memang Abu Yazid dia tak boleh pisah. Tu ada satu doa, ya Allah, tanpa engkau aku tak tahu ya Allah apa akan jadi ya Allah. Tolong jangan pisahkan. Dengan engkau lah ya Allah aku melihat, dengan engkau lah aku mendengar ya Allah, dengan engkau lah aku berkata-kata ya Allah, dengan engkau lah ya aku berkehendak ya. Seluruhnya engkau janganlah ya Allah ada lagi antara aku dan antara engkau lagi ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ni lagi tinggi makam dia daripada Abu Yazid Al-Bistami. Maknanya dia lagi sampai hari-hari tu doa dia. Dia tak mau lihat tu dia yang lihat. Dia sentiasa jaga. Dengar pun bunyi pun dia pastikan yang dia dengar tu Esa Allah. Pasti napasnya naik turun daripada hidung dia, Allahu, tak ada lain dah. Mulut perkataan kalam dia tahu ni kalam daripada Allah ya. Apa yang ada suruh, tak ada dia diam. Ya Allah, dia jaga betul. Tak mau sikit pun ada. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la lahul mawjud illa. Tak ada lain, aku pun tak ada. Yang lain hanya Allah. Tak ada. Jangan ngantikan pula dia Allah pula, tak faham. Tak ada. Orang beginilah orang-orang ahli Allah Subhanahu. Beruntungnya bila di dunia lagi kita dah rasakan betul-betul Allah tu mustahak, kita dah kenal diri, kenal Allah, untunglah. Ni orang-orang yang benar-benar beruntung. Inna fatahna laka fathan mubina. Jelas dan nyata mubin ni orang yang dapat kemenangan. Fatahna. Siapa tu? Muhammad dan juga orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Hilang keakuan diri. Dan tak mau dia ingat ada lagi batang tubuh dia, ataupun ada lagi sesuatu yang halus zarah pun pada dia. Tak ada. Usaha pun usaha Allah, ikhtiar pun ikhtiar Allah. Dia dah duduk situ semua dah. Bergerak dia, nafas dia naik pun dia rasa Allah naikkan, turun. Berhenti. Semua Allah je, tak ada lagi dah. Semua dia dah buta dah. Sekalian yang Allah jadikan dia buta dah. Yang dia nampak siapa pencipta yang sekalian alam tadi. Dia tak mau berpisah. Berpisah dia sakit dia. Berpisah sedetik tu sakit dia jadi kemurungan dia. Dia jadi tak selesa tu. Dia duduk balik baru dia tenang. Dia tak ada keakuan diri, dia jaga tu je. Dia tenang. Dia dah capai inna fatahna
Kemenangan tu dia dah jumpa, Allah dah tunjukkan. Ini kemenangan. Bila kau tak ada keakuan diri, Allah aja, tak ada yang lain. Kau nampak sekalian semuanya Allah, semua tak ada kuasa. Kau dah mencapai kepada kemenangan yang nyata dan jelas tanpa ada was-was lagi dah. Itu kemenangan yang paling, yang tak ada lagi was-was. Kalau kita niat ke syurga, kita ingat kat syurga kita selamat, tu belum tentu lagi, lama lagi. Ya. Tapi di sini lagi sekarang ni, kita duduk sekarang ni, kita merasakan yang ada hanya Allah. Yang berkata ni bukan saya Allah, yang kamu lihat ni pun bukan apa ni saya, tapi awak nampak Allah lah dahulu. Bukan saya ni Allah. Tapi Allah tu yang dahulu, yang mengeluarkan suara tu bukan saya. Kalamu la mutakal, tak ada kalam-kalam ko, kalam Allah. Dan masuk ke ruangnya kamu tidak lain, dia ajakkan berkata-kata dia dengan diri dia, munajat sendiri, asyik dengan dirinya sendiri, memuji diri dia sendiri. Di situ tak ada lain dah. Olahkanlah sendiri. Olahkanlah. Sebab apa? Bila kita dah sampai kepada dibakokkan Allah, di mana tenggelamkan kita, difanakkan kita betul-betul oleh Allah, maka kita nak bakok dia je. Dia tak memandang dah diri kita, batang tubuh kita. Dan memang kita dah bagi disuluh bahawa kita ni tak ada. Kalau tidak, kita nak rasa ada juga. Payah. Ilmu banyak tapi nak rasa keakuan diri, beratlah. Bukan saya tak bagi belajar. Belajar. Tapi laut tepi. Yang kita bawa adalah hilang keakuan diri. Maknanya yang ada hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Hanya engkau aja. Hanya engkau, tak ada aku. Hanya engkau aja wakil. Tak ada aku. Engkau lah ya. Engkau yang menghadapi sesaat wakil. Bukan aku ya Allah. Maka tu ada satu wali Allah tu besar juga. Dia ajarkan anak murid dia, ulang-ulang ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ulang-ulang supaya diri dia tak ada keakuan. Dia rasakan Allah semua yang nampak. Ada kala gitu. Boleh kita berzikir ulang-ulang gitu. Boleh kita zikir perbanyakkan aksiru min qawli la ilaha illallah. Hizni. Hilang. Itu hadis qudsi, Allah kata. Benteng. Yang buat ulang banyak kali Rasulullah kata. Sebab Allah bagi tahu ulang-ulang tu supaya jangan lagi kau terasa ada keakuan diri. Kau dah tak ada keakuan dirinya, kau ulang lagi supaya langsung tak datang bisikkan untuk nak merasa ada keakuan diri. Dia ulang banyak kali supaya jangan ada rasa sikit pun angan-angan nak rasa ada keakuan diri ni, nak bawa tempat lain, tak ada. Kosong, betul-betul dia je. Itu tadi. Itu musyahadah kita, muraqabah kita, mukabalah kita. Macam-macam dia punya sifir-sifir makanan dalam zauq dia. Dia jaga zauq dia dengan Allah supaya tak ada rasa kun wazaq zaqtitul zatul muntala nurun zatiyah zatul ha. Dia zat dia je, tak ada lain kita dah. Bukan mengaku Tuhan tak ada, faham orang kita ni kadang-kadang suka nak apa? Nak cakap kita juga ada lagi. Masa kita ni tak ada, semua tak ada. Habis ada semua cerita Allah. Tak ada yang bergerak halus zahara tu tanpa izin Allah. La tataharraku zarratan la haula wala quwwata illa. Rabbi sendiri pun kata aku tak ada daya upaya. Bingung aku. Sampai aku dah tak faham. Tapi Rasulullah bila tak faham, Allah bagi bingung. Tak faham tu sebenarnya itulah satu kefahaman yang paling tinggi. Ya Allah, kita tak faham. Tak faham tu pengetahuan yang paling tinggi. Lah. Tak faham, kebingungan itu adalah bila kita tak tahu nak siapa pun. Hanya Allah, itulah kefahaman sebenarnya. Maknanya itu nampak Nabi kebingungan lah. Nabi dia rasa macam tak tahu nak apalah. Jadi tak tahu bergantung. Waktu tu dia betul-betul bergantung kepada Allah. Hasbunallah. Waktu tu lah Allah Rasulullah minta tambahkan lagi kebingunganku ya Allah, supaya aku lagi kuat bergantung hanya kepada Engkau ya Allah. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita ikuti para wali Allah semua, Syekh Abdul Qadir Jani, Syekh Abu Yazid Siri As-Sikit, semua wali-wali Allah semua ikut jejak langkah
akhlak Nabi, iaitu hilangkan keakuan itu dulu. Baru diorang ni datang macam-macam yang dipanggil ajabah. Sikit ajabah Allah bagi, sebenarnya besar. Allah sampai sindir. Adakah penduduk kafir yang 309 tahun tu aku lelapkan dia, aku bukan tidur, aku lelapkan dia sekejap je, dan 309 tahun itu kau anggap ajaib itu saja ke? Lebih banyak lagi ajaib Allah boleh perlihatkan. Bagi Allah enteng, bagi Allah mudah. Jangan kita menganggap kita ni menipu Allah Ta'ala. Kita rasa kita yang ada kuasa, kita yang berkehendak. Sebab tak mengaji ni memang akan keakuan diri makin menebal lah. Lama-lama jadi macam Fir'aun lah. Jadi macam Qarun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang, sebab semua Allah bagi supaya dia bertambah jauh dan jadi contoh cerita Allah Ta'ala. Jangan berbuat gitu. Contohi siratal ladzina an'amta alai, jalan-jalan orang yang tak ada keakuan diri. Siapa dia? Para Rasul, Rasulullah SAW, para Nabi, para wali-wali Allah, para arifin billah. Semua tak mau keakuan diri. Sebab keakuan diri itulah adalah jalan yang sesat, iaitu ghairil maghdubi alaihim. Jalan yang sesat tu adalah kita tak mau rasa ada Allah, kita mau rasa ada kita ada Allah, pun termasuk juga jalan sesat. Waladhdallin. Saya tak nak sesat, tapi kita hidup dalam kesesatan. Sebab apa? Sebab kita ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri, akan jalan sama macam orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang munafik, Fir'aun, Namrud. Itu jalan-jalan orang yang ghairil maghdubi. Kita tak mau, tapi kita duduk di jalan tu, iaitu jalan keakuan diri. Mereka semua tinggi keakuan diri dia. Tinggi keakuan diri. Fir'aun, Namrud, Allah lihatkan, ceritakan supaya kita tahu bahawasanya tu cerita nak sampaikan supaya kita berfikir, dibagi kita fikir nur cahaya untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tak ada alasan kita kata, ya Allah, engkau tak tunjuk pun, bukan tak tunjuk, engkau buat buta. Tak nampak itu cerita Allah. Nak bagi peringatan, amsalah linnas. Jadi fikir, untuk kita berfikir, lihat, ya Allah ni tak boleh. Benar, aku tak bagi itu pasal aku jadikan contoh tak elok. Yang ni benar, tapi kau jangan yakin pada benar, tapi yakin pada aku yang duduk kepada aku yang benarnya. Yang benar tu belum tentu benar lagi selagi kita tak betul-betul hilang keakuan diri, baru benar. Tu benar, tapi buangkan keakuan diri, itu yang sebaik-baik, yang paling benar. Tu hak Allah Ta'ala yang sebenarnya semuanya. Menjadikan hak dan yang batil, itu yang kita nak pegang. Siapa yang menjadikan hak yang batil? Cerita tu. Itu kita nak dudukkan. Jadi kita tak risau duduk kat hak ke kat batil ke. Sebab apa? Kita dah tahu tempat matlamat kita adalah siapa mencipta batil dengan hak. Siapa cipta surga dan neraka. Siapa ciptakan azab yang juga nikmat. Jadi jangan duduk antara nikmat dan juga azab, tapi duduklah dengan penciptanya. Itulah yang tempat benteng paling selamat. Allah jamin keamanan, Allah jamin segala-galanya. Terjauh kita daripada segala seksa di dunia dan hingga di akhir. Tapi kat dunia lagi kita tak jaga Allah, kita rasakan ada keakuan diri, keinginan kita selain daripada Allah, maka nikmat yang kita tuju, maka akan kita dibagi nikmat Allahnya kita tak dapat. Sebenarnya bila tak dapat Allah, itu lebih azab lagi. Walaupun kita dicampakkan dalam syurga, nanti kita akan menangis sebab tak dapat lihat Allah. Menangis itu. Allah kata kau duduk syurga, kau tak nak, kau nak syurga, duduklah syurga. Adalah aku jadikan syurga kan kau faham untuk kenal untuk duduk dengan aku. Irji'i ila rabbiki. Bukan aku kata syurga tak betul, tapi aku nak bagi kau faham syurga tu sedap, tapi yang menciptakan tu lebih sedap. Maka tu aku ciptakan. Bila kau tahu itu sedap dan Allah tu lebih sedap, maka kau kena duduk dengan aku, hilang keakuan diri kau. Tapi kau buat buta dalam hati kau penyakit. Fi qulubihim marad. Azadahumullahu marad. Allah tambah lagi penyakit. Engkau yang nak sakit tu biarkan. Tahu sakit tu ada, kau biarkan. Itu orang bahaya ni. Orang yang sakit pergi cari obat, bagus. Tapi kalau orang sakit, dia biarkan dia sakit. Itu lebih berat lagi. Orang belajar salah, biasalah tu. Salah mengaji dengan guru luar ni, kena marah pun. Siapalah, biasalah. Ikut dia apa ni adab lah. Tak apa, baguslah. Engkau tak belajar, engkau lebih bahayalah. Lepas tu kau ejek dia, ngapa engkau ni?
Belajar asyik kena salah dengan guru kau, tengok aku tak kena salah. Ya, engkau tak belajar tu lebih bahaya lah. Itulah bahayanya orang yang menjadi penonton bola, tak jadi pemain. Salahkan, bila menang kita sokong dia, bila kalah kita ejek-ejekkan dia. Cuba kita jadi pemain, tak sanggup kita. Jadi itu Islam ni suruh kita jadi pemain. Orang mukmin ni pemain. Orang Islam ni dia sekadar penonton. Islam belum tentu mukmin. Mukmin tak banyak. Jadi orang mukmin bila kita dah menonton, kita berkeinginan nak jadi pemain, bukan menyalahkan pemain. Kita pula jadi pemain. Beraksi betul-betul, kalah menang kita tanggung. Tak penting kalah menang. Dalam bermainan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ngesakan Allah dalam permainan. Sampai bila kita dah angan-angan nak tengok pemain tu? Padahal kita hidup di dunia ni bukan dijadikan main-main saja. Dibiar kita ni hidup main-main, makan, minum, ada anak, ada cucu, ada isteri, lepas tu wafat. Macam tu biarkan main-main dia tanpa diuji kita. Diuji supaya kita lebih faham apa erti hidup ni. Hidup ni memerlukan Allah. Hidup ni di sisi Allah. Hidup ni hanya Allah, bukan kita. Macam mana kita nak proses dalam kehidupan kita? Tengok Abu Yazid Al-Bistami, wali Allah tu, dia dah menemui sampai Allah Ta'ala uji dia, suruh manusia nak lihat keakuan diri kau, Abu Yazid. Sampai dia kata, tolong ya Allah, kalau aku dah syok dengan kau, tak nak lagi lain dah. Tolonglah, jangan adakan lagi keakuan diriku. Allah kata, tak, dia orang yang nak ni, kamu kena adakan keakuan. Satu saat selangkah aja, masuk 2 langkah, rebah dia. Dia tak boleh, tak ada Allah. Kita ni tak boleh, tak ada Allah. Tak boleh sebenarnya, tapi kita sombong. Allah bagi peluang lagi. Kalau betul-betul tak ada Allah, habis kita. Kita lupa ya, habis kita. Tapi kita tak rasa pasal tak belajar kenal diri, kenal Allah. Biasa je kata, aku tak ada apa pun. Oh, sombong lah tu lagi. Jangan sampai sakaratul maut, sampai baru kau tahu, ya Allah selama ni engkau yang kontrol ya Allah. Baru nak menyesal. Hidupkan balik ya Allah, aku tahu kehidupan ni dengan kau tak guna dah dalam kubur. Sekarang ni cepat. Rasulullah SAW, Allah Ta'ala semua nak kita sedarkan. Sekalian alam ni aku jadikan untuk sedar. Umpamaan untuk manusia tu. Fikirlah, sedarlah, terisiklah, tengok dalam diri kau. Macam-macam hati, setiap waktu, setiap detik, setiap inci dunia Allah jadikan perumpamaan untuk kita. Waduh je, lalai, lengah. Ya Allah, nak apa benda kita tak faham? Kita cari yang benda yang kita cari itu benda yang memang dah ada pada kita. Lebih besar lagi yang ada pada kita, yang kita cari itu, iaitu Allah. Kita nak kejar dunia seisinya, Allah tu lebih lagi. Sebab semenjak Allah ciptakan dunia, Allah hanya pandang seperti pasir di tepi pasir, butir pasir di tepi itu kita nak kejar. Allah tu yang lebih. Tu tadi, itu pasal kita nak kena faham. Duduk mengaji ni hari-hari kita kena faham. Baru kita sedar ya Allah, bahawasanya kita naklah kena dapatkan Allah tu, kenalkan Allah betul-betul. Baru kita jatuh cinta, asyik betul-betul. Tak mau yang lain dah. Apa pun Allah Ta'ala suruh tadi, kita akan ikuti. 24 jam kita nak, Allah nak tetap wa qada rabbuka. Allah suruh tetap hati kita dengan dia. Kita rasa seronok tetap hati kita dengan Allah sebab kita dah kenal dia kan. Tak ada beban dah. Suruh buat solat ni, suruh buat solat tengah malam, semua tak ada beban dah. Sebab dalam tu dah 24 jam seronok. Bila disuruh ritual subuh, sebelum subuh dah bangun dah. Ritual zuhur, sebelum zuhur ada masjid berjemaah dah. Dia punya dalam tu dah makin kenal Allah, bukan tak pergi solat. Lagi seronok disuruh oleh Allah semana dia ikut jenjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila keakuan diri dah tak ada, macam-macam kita boleh buat. Allah pemudahkan. Bukan kita yang hebat, Allah pemudahkan. Sampai 100 rakaat, 1000 rakaat satu malam. Baca Quran satu malam tu habis satu malam. Kita pun cakap macam mana dia baca satu malam boleh habis. Bila hati tu dah kenal diri, dah kenal Allah. Dia seronok baca kalam Allah. Dia buat dialog Allah dengan Allah dalam tu. Cerita dia fahamkan tu. Dia bawa amaliakan dalam kehidupan. Dia baca Quran tu jadi best. Bertambah dia rasa syok 24 jam dengan Allah. Lagi dibacakan wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Dibacakan lagi ayat-ayat Allah. Dia bukan ayat dalam Quran, tapi terjemah dari sekalian alam ni jadi ayat-ayat Allah.
bertambah rasa, zadathum, Allah bagi kenikmatan zat iman daripada Allah langsung, tak ada perantara dah. Ya Allah, gitu sekali. Untungnya orang mengaji kenal diri, kenal Allah ni. Dia baca Quran pun dia seolah-olah Allah bercakap-cakap, ini cara dia, ini cara dia. Allah berdaya, ya Allah, sampai kepada qul ya ayyuhal kafirun, maknanya ya Allah, aku ni orang kafir, ya Allah. Kalau kau dia begitu, dia berdialog dalam kita membaca Quran tu, dia ada dialog dia. Allah memberi faham dalam cerita ayat-ayat tu tadi. Seronok dia baca. Dia dapat pengetahuan yang halus lagi untuk dia berterjemahkan dalam kehidupannya tadi, supaya kehidupan dia dihaluskan hingga tak ada semua. Yang ada hanya Allah aja semuanya. Dalam cerita tu ada malaikat, ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, ada wali Allah, ada macam-macam dalam, ada kisah ikan, ada iblis, ada Firaun, ada Namrud, ada Yajud Ma'jud, macam-macam dalam tu. Semua nanti terjemah dalam cerita-cerita Allah Ta'ala, dia nampak. Ya Allah, kau nak ceritakannya. Jadi dia tak takut tu semua. Bukan dia berani, tapi dia nampak tu semua Allah yang nak cerita, kisah-kisahkan. Dia baca Quran tu sampai tahap begitu. Bertambah rasa keiman. Dia lagi dia baca ayat Allah, terdampar jadi lain-lain, jadi ayat Allah juga. Bukan Quran aja, tersirat jadi ayat-ayat lain, maksud-maksud yang tersirat di dalam Quran. Sebab Quran ni Rasulullah kata ada zahir, ada batin. Kita baca yang zahir tu, kita kenal diri, kenal Allah. Yang batin tu akan kita jalankan dalam kehidupan. Itu pasal kita dengar satu hadis, Rasulullah tu Al-Quran bergerak. Kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tu Al-Quran bergerak. Maknanya apa? Dia tak bergerak, tak bercakap sesuatu melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, so bercakap. Maka tak ada keakuan dirilah. Maka keluarlah perkataan-perkataan yang suci. Jadi ayat Quran, perkataan Nabi SAW. Jadi hadis. Cukup sampai situ dulu. Alhamdulillah. Kita minta pencerahan daripada jemaah kita. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sendiri yang memperjalankan diri kita ni untuk bersama-sama dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak lain pada hari tujuh la ilaha illallah, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Itulah yang sebenar-benarnya. Allah Ta'ala hajar kita, didik kita dalam kehidupan harian kita ini untuk kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang manis tiada pahit, Rasulullah beritahu. Kehidupan yang manis bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebenarnya menjadikan diri kita ni sentiasa asyik di dalam itu. Yang dikatakan sirullah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyik pada diri dia, supaya seperti mana dia asyik pada diri dia. Jadi sama-sama kita memerhatikan dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian perhatikanlah. Perhatikanlah sebenar-benar, yang mana Allah Ta'ala memanggil kita dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhal, Allah Ta'ala memanggil kita dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali, Allah Ta'ala panggil kita hari-hari untuk belajar, kenal diri, kenal Allah. Biar orang kata apa sekarang ni, biar orang kata apa sekarang ni, orang kata pelik, tak pernah dengar lah, ya, itulah yang seperti mana Rasulullah SAW beritahu. Ilmu ni dah dia yang dikatakan asing. Yang seperti Rasulullah SAW dulu pun, bila bapa saudara dia Abu Lahab tu jual patung apa semua kan, emas, perlata uzama apa semua tu, bila Rasulullah nak bawa benda ni tak ada kan, bila Rasulullah kata tak ada kan, yang dia kata ada kan, ada berhala dalam dalam Kaabah apa semua kan, dia jual patung semua kan. Sama pelik Rasulullah ni kan. Sama dia dekat penghujung zaman ni, akhir zaman ni, pelik kau ni. Aku tak pernah dengar. Sebab apa? Yahudi dah tutup dalam sistem pendidikan
Jordan ke apa ke Mesir ke, saya cakap benda ni terus terang kan. Dia tutup benda ni, tutup. Dia tak nampak musuh-musuh tu, yang paling halus musuh. Kita tak, macam saya cakap semalam, kita itu semua cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah tutup benda ni. Tutup untuk apa? Illa qalila. Orang nakkan benda ni, kan, orang nakkan belajar benda ni, kenal diri, kenal Allah ni, kan, dah tak nak dah. Sebab apa? Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW menyatakan benda ni semua dah kata tu asing, asing. Sampai kat kita ni bertambah asing lah orang cakap. Jadi itulah saya ingat pada pesanan daripada Luqmanul Hakim kepada anak dia. Itulah, apa pun kita pergi tempat mana sekalipun, takkan yang dikatakan ada apa, berpuas hati dengan kita, kan? Jadi kita ikut apa yang dikatakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang Allah tetapkan, ikut yang dikatakan, ikut fattabi'uni yuhibbukumullah, ikut kepada Rasulullah SAW. Macam mana nak ikut Rasulullah SAW tu? Dalaman Sirullah Nur Muhammad. So kenal Nur Muhammad tu dia bawa kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Kalau rasa susah, dengar dulu. Saya ada seorang kawan di Kuala Lumpur, rakan YouTube lah kawan saya tu. Rakan saya tak sebut nama dia. Dia type kenal diri, kenal Allah, terus dia jumpa yang Allah Taala gerakkan tu. Ada cerita di sebalik cerita, ada cerita di sebalik cerita. Jadi dia buka tu, dia dengar ni, dia jadi pendengar yang baik. Sami'na wa ata'na, dan sampai sekarang alhamdulillah bersama dengan makcik dia yang dulu di Melaka tu. Dia teruskan Allah Ta'ala buka Al-Mukasyafah Ghaibul Fuqara. Baru terzahir doa ni, Alhamdulillahirabbil alamin Al-Mukasyafah Ghaibul Fuqara. Ni saya terangkan insya-Allah. Yang Allah Ta'ala dah bagi. Makcik tu pun suruh saya terangkan benda ni. Saya pun tak tahu benda ni semua datang daripada Allah. Jadi Al-Mukasyafah Ghaibul Fuqara tu, kita ni Allah Ta'ala mengungkap perkara-perkara gaib, yang mana kita tak tahu apa ni, fakir tak ada apa, Allah Ta'ala ungkapkan olahan daripada Allah SWT. Apa yang Allah Ta'ala ajar tu, itulah macam mana nak mengesahkan Allah. Janji kita yang dikatakan hala tuju ni kena betul-betul letakkan, nafikan betul-betul keakuan diri kita. Macam Abu Yazid Al-Bustami yang Ustaz cerita tadi tu. Tu dah. Dia tak nak ada keakuan diri dia. Dia rasa setapak kedua tapak tu dah rebah jatuh dah. Itu dia. Dia tak nak berpisah dengan Allah SWT. Itu yang dikatakan Ghaibul Fuqarah, Al-Mukasyafah Ghaibul Fuqarah ila siratal mustaqim. Jalan yang Allah Ta'ala bagi betul-betul. Rasulullah, jalan kepada yang Rasulullah bawa. Itu dia. Jadilah kita seperti Rasulullah SAW, para sahabat, dan wali-wali Allah semua. Itu semua dia bawa benda ni. Yang manis, Rasulullah beritahu manis dari pahit. Itu yang kita nak. Itu saya dah ceritakan sikit-sikit apa yang Allah Ta'ala ungkapkan cerita ni. InsyaAllah ada ulahan lain, InsyaAllah. Yang penting apa yang kita terangkan ni tak ada rasa keakuan diri kita yang nak menyatakan penerangan ke apa ke, pertanyaan ke apa ke. InsyaAllah semua daripada Allah. Doa kita pun semua datang daripada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Syukurul mursalin wa ala alihi wassallam. Alhamdulillah kita diberi peluang pada hari ini untuk mendengar nasihat dan bimbingan daripada Ustaz, insya-Allah. Okey. Macam saya sebagai orang muda lah, dan nasihat saya lah pada pendengar yang baru nak mendengar pengajian ni, apa yang saya telah lalui, kita dengar dulu, duduk, dan macam Ustaz kata, terisik. Mungkin kita dengar kali pertama kita rasa macam agak janggal, tapi saya sebagai orang muda, mana nasihat saya lah,
rakan-rakan YouTube yang ingin mencari jalan, sebenarnya inilah jalan yang sebenar-benarnya, nasihat. Sebab kita ialah orang muda ni, dia sedang mencari jati diri kan, pegangan. Ialah dengan apa yang saya lalui dalam kehidupan ni, dan Allah tunjukkan jalan, dan inilah nasihat saya, inilah jalan yang sebenarnya. So betul apa yang Ustaz bagi tahu tu, yang paling bermasalah adalah sifat keakuan. Memang Ustaz juga cakap ada jatuh bangun, memang benar. Sebab kalau buka sikit ada sifat keakuan, adalah buka pintu-pintu yang lain, pintu kejahatan. Tapi bila kita cuba praktis buang sifat keakuan tu, sebenarnya itu yang sebaik-baiknya. Ustaz kata manis tiada pahit. InsyaAllah saya harapkan supaya yang mana dengar ni tak amalkan. Ini yang asli saya beritahu. Apa yang saya lalui ni still lagi jatuh bangun. Tapi jujur saya cakap, tak ada benda lain yang kita mencari melainkan jalan untuk mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberi nikmat, berbagai-bagai nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terutamanya kita telah diberikan nikmat, iaitu nikmat hidup. Dan di mana nikmat hidup ini kita menyatakan, semua menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga. Sedikit perkongsian yang saya dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dikatakan daripada Ustaz tadi sendiri. Apabila kita mengadakan keakuan diri kita, kita tak menafikan keakuan diri kita, itulah yang membawa kita kepada sifat-sifat mazmumah yang datang dalam diri kita, yang dikatakan pelbagai sifat-sifat seperti kita malas, nak dengar apa-apa pun kita rasa macam tak nak dengar. Sebab itulah keakuan diri kita. Bila kita menyatakan keakuan diri kita, itu yang dikatakan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi apa-apa yang kita lakukan semua ini, kita kena hendaklah sentiasa menafikan keakuan diri kita, menyatakan betul-betul keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Sekian wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi yang tak lain. Mereka ini sayang menyayangi kita semua. Tak lain, dia ajak kita sebenarnya untuk sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan dirinya sendiri. Apa yang diucapkan oleh tadi Syekh, saudara kita Syekh Latif, pada tuan tadi Wazli, dan juga dia gelar, dia kata dia anak muda, pemain muda sangat lah tu. Anak muda anak muda. Tapi tak apalah, dia boleh kahwin, tak apalah, layaklah panggil anak muda, tak apalah. Tapi itulah pengalaman yang asli, yang betul-betul luahan daripada yang dibuang keakuan dirinya. Maka keluarlah cerita-cerita yang berlaku pada diri ini adalah cerita-cerita Allah. Maka dia keluarlah anak muda punya cerita real. Tapi kalau anak muda tak nak pakai juga buah tu, tak tahu nak cakap apa lagi dah. Cepat-cepatlah naik ki bahtera Nabi Nuh. Cepat. Masih lagi Allah SWT menunggu lagi. Jangan sampai masanya dah tiba,
Tak boleh lagi kita nak naik bahtera Nabi Nuh ibaratnya lagi. Ya. Hanya bahtera Nabi Nuh yang Allah Ta'ala kata yang boleh sebab bahtera tu adalah menunjukkan buang keakuan diri. Maka barulah kita boleh nak naik. Bahtera tu sendiri. Nuh. Nuh. Tu namanya, nama sebenar dia Nabi itu bukan Nabi Nuh. Tapi dah dipanggil selalu Nuh. Nuh lah. Dalam Quran pun tulis Nuh. Tapi sebenarnya nama dia Ja'far. Ya, Ja'far. Tapi disebabkan tadi dia ni Ja'far ni tadi dia Nabi. Tapi dia lihat anjing tu melihat sesuatu yang bercahaya macam cermin di air. Dia lihat. Jadi dia lihat anjing tu anjing kurap, muka kurap betul. Tempel-tempel kurap. Dia tengok ke air jernih macam ni, Nabi Nuh lalu. Nabi Ja'far lalu. Berdetik aja dalam hati tu keakuan diri. Sikit dia. Kau dia tak anjing nak cermin-cermin muka kau kotor berkerak bernanah berkudis nak tengok muka kau. Berdetik, 1 detik je tu. Meraung Nabi Ja'far tu tadi kerana cepat anjing tu berpaling seolah-olah Allah tu keluarkan suara daripada anjing tu. Dia kata, aku dengan kau sama je Ja'far. Cuma aku pakai pakaian anjing, engkau pakai pakaian manusia. Tapi teruk lagi engkau ada hati engkau. Allah tegur manusia, mulut keluar daripada mulut tapi teguran tu kalam tu daripada Allah, daripada dalam. Meraunglah Nabi Ja'far tu tadi. Berhari-hari yang rasanya raung tak nak balik rumah. Rasa menyesal betul, ada keakuan sikit dia diri. Matakan anjing tu gitu. Sikit dia. Kalau kita banyak dah tak heran lah. Meraung dia. Serik dia tak nak lagi. Meraung betul-betul. Sampai orang kampung tadi dah mengaung-ngaung, dah tak panggil lah Ja'far. Panggil bahasa Ibrani tu, kalau mengaung, Nuh. Jadi nama dipanggil Al-Quran Nuh. Supaya ingat kita peristiwa tu. Jangan kita sekali ada dalam hati kita menghina walaupun dia tu binatang. Apatah lagi manusia. Itu kita ambil iktibar. Kalau bila ngaji bab ni, hilang keakuan diri, dia tak mau ada sikit pun. Mengata kat bumi pun sikit pun tak boleh. Mengata kat semut sikit pun tak boleh. Apatah lagi tak boleh lah manusia. Tak boleh ada satu kuman pun ada perasaan kita ni hebat daripada yang lain. Buangkan, apa lagi dengan manusia ni. Lagi kita kalau boleh nak rendahkan diri dengan manusia. Sebab kita tak nak ada perasaan keakuan diri datang. Kita lagi tinggi orang ni, kita tinggi orang tu rendah. Itu meraunglah kita nanti. Ya, sebab situlah ada keakuan diri bila kita rasa kita lebih hebat. Maknanya ada keakuan diri ya, kita rasa macam iblis je. Aku lagi lama ibadah, Adam baru aku nak hormat dia, buat apa? Itu je. Kau masih ingat ke engkau yang lakukan ibadah? Ke engkau rasa engkau banyak ibadah? Mana keakuan diri tu dah datang. Maka itu kita nak kena perang. Jihad, jangan ingat tak ada jihad. Jihad yang paling berat adalah buang berhala ni. Keakuan di berhala yang paling tak nampak ni. Nampak senang ya, buang. Yang tak nampak ni. Kalau tak nampak ni, kita tak boleh buang. Jadilah berhala-berhala yang lain. Lata, Uzza, Manah, kita jadi tak amanah, kita jadi penyembah harta, kita menjadi penyembah kedudukan. Sebab keakuan berhala yang paling besar, iaitu keakuan diri. Sama-sama kita betul sungguh-sungguh. Duduk dengan ahli dia, dah tahu lemah, duduk dengan ahli orang berhala keakuan diri, buat apa? Kau nak suruh orang tu naikkan keakuan diri kau, buat apa? Kau dah lemah, kau duduk orang yang tak ada pada keakuan diri, kau akan jadi itu cara dia. Bukan biar nantilah lengah, nanti tiba-tiba ada orang tinggal main bola sepak ke Piala Dunia, Allah nak cabut masa dia sehat-sehat main bola, dia boleh cabut. Tinggal gembira, gol, boleh dia cabut. Banyak dah terjadi dah. Jangan sampai jadi jalan keadaan kita lalai, leka-leka, nanti tangguh-tangguh, zup dia cabut. Allah, tak tahu nak cakap apa dah. Ya, sama-samalah kita. Allah sentiasa panggil kita kepada dia. Buangkan keakuan diri. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka allazi buang keakuan, tak ada hajat apa-apa, demi aku balik. Rafa'na laka zikr, aku naikkan nama kau nanti. Ya, nama kita nak naik.
Kalau kita sendiri ada keakuan diri. Padahal nama kita mana naik, Allah bagi nama kita. Tapi kita jatuhkan bawah sebab lalai, lengah, buat tak tahu, buat dek macam-macam, temberang, menipu, munafik. Macam-macam keluar alasan, macam-macam alasan. Ingat apa Allah tak tahu kau alasan. Allah dah panggil belajar ilmu ni, kau buat dek, kau buat akal kau sendiri, buat dek, buat tak tahu. Ingat Allah tak tahu ke? Allah tu kesian bagi tempoh lagi, bagi lagi kesedaran lagi. Kau buat dek kesedaran. Buta mata hati kau buat dek, kau tutup lagi buta. Allah tutupkan lagi biar. Ya Allah, tak takut ke gitu? Tak takut ke dengan Allah? Ya. Tu takutlah Allah bagi kita nikmat, dalam nikmat kita buat maksiat. Tak takut ya Allah. Ya Allah tu. Ya, sama-sama kita insya-Allah perbaiki diri kita masing-masing insya-Allah. Ya, kalau betul-betul kita nakkan kepada Allah, ikhlas betul-betul nakkan Allah, pasti Allah akan bagi mudah jalan tu. Allah akan dorongkan macam-macam manusia-manusia yang ahli Allah yang akan bantu kita. Ya, betul-betul ikhlas, betul-betul. Jangan takut nak melangkah kepada Allah Ta'ala. Jangan takut. Jangan takutlah dengan si Ajin. Macam-macam ni, tak boleh adab ni. Jangan takut. Itu semua membawa kita kepada kebahagiaan. Tak apa kita belajar ni dibakar, diketuk, ditempa macam-macam, tak apa. Nanti akan jadi tempaan kita. Kalau tak dibakar, tak ada macam mana nak ketuk. Tak boleh bengkok. Jadi nak tempa tu kena bakar. Macam-macam ujian. Dengan ujian tu kita akan bertambah. Dibentuk oleh Allah. Iaitu Allah yang membentuk. Jadi akhlak kita akhlak karimah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang keakuan diri. Para wali Allah tu. Ingat dia tu tak ada kena uji ke? Nabi-Nabi lagi teruk, Rasul-Rasul lagi teruk. Lagi teruk Nabi Muhammad SAW. Turun sampai wali Allah. Ingat saya cerita ni apa tak ada kena uji. Uji tapi jangan kita takut pada ujian. Kerana kalau tak diuji lebih kita takut. Sebab kita tak belajar nak uji macam mana. Lebih kita takut kalau kita tak diuji sebenarnya. Kalau kita dah faham. Sebab ujian tu untuk menaikkan taraf kita bertambah muqarrabin, dekat dengan Allah. Sampai macam Nabi Yazid dah tak ada lagi perantara ku, dah terlalu dekat dah. Qarib, itu makna qarib. Anni qarib, aku ni dekat. Itu maknanya tak ada lagi engkau dah. Yang ada, tak ada lagi antara engkau dan aku, melainkan yang ada hanya esaku je. Begitu. Itu dinamakan dekat. Kita nak mengaji tu sampai betul yakin, hakul yakin dengan Allah SWT tadi. Ini was-was lagi, ada nak keakuan diri lagi sampai bila? Sudah. Pahit duduk situ, pahit, tak sedap. Rugi. Bila dah dapat ni, ya Allah untungnya kita. Walau macam mana diuji, tetap kita untung. Sebab kita rasakan Allah lah yang segala-gala. Dia yang tahu mencorakkan kita ke depan ni. 50 tahun dulu dah disetkan kita berlaku apa. Dah tahu satu set dah. Surga ke neraka ke, duduk dengan Allah ke, dah tahu dah. Allah SWT 50 tahun dah tahu dulu. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Tak lain. Yang disampaikan ni adalah kita sama-sama. Kita dah tak ada masa dah. Cepat. Ini masa Allah bagi cepat ni. Masa untuk kita nak pergi kepada Allah ni cepat ni Allah bagi ni. Allah sayang ke kita. Seolah-olah kita duduk je jalan mengenal diri kena Allah, ya Allah ampunkan. Dosa-dosa kita yang dulu, yang zahir, yang batin, semua tu Allah ampunkan. Dengan syarat dia sebenarnya kita betul-betul nak belajar kenal diri kenal Allah. Nak belajar je kenal diri kenal Allah. Duduk je betul-betul. Allah dah leburkan dah. Allah tu pemurah. Sebab dia suka kepada orang yang nak kenal aku. Maka bila Allah dah suka, mudahlah Allah nak ampunkan. Dia lupakan lah kau punya kesalahan. Kecil punya hal lah Allah Ta'ala kata. Tapi bila kau tak belajar kenal diri kenal Allah, kau beramal banyak pun Allah tak suka. Kau mengaku kau yang buat. Tak kenal diri kan? Allah tak heran kau banyak pahala. Malaikat aku tu 200,000 tahun sujud je. Lagi engkau nak bangga baru 60 tahun kau punya ilmu. Lagi iblis aku bagi pada Nabi Adam. Lagi banyak ilmu. Kan? Engkau baru sikit ilmu, baru ini kau nak sombong. Kau nak mengaku depan aku. Kau katakan kau banyak ibadah seolah-olah. Ya Allah, apa kau nak bagi ya Allah aku? Ya Allah, tak malu kau tak kenal. Masih lagi peringkat tu. Bukan Allah nak ejek-ejek. Tapi Allah nak kau faham aku dulu. Baru kau tahu nanti manisnya ibadah dengan aku betul-betul demi wajah aku.
Demi wajah Allah, bukan ada sesuatu yang selain dalam hati kita. Buang semua. Betul-betul Engkau ya Allah, bukan aku yang berdiri ni. Yang sujud Engkau, yang sembah Engkau, yang puji Engkau, yang asyik Engkau, yang kehendak Engkau, semua Engkau. Itu Allah Ta'ala nak betul. Ini betul-betul yang dikatakan dia betul-betul sampai kepadaku. Ada 7 tu dia dah tahu sebenarnya bila aku hidupkan, dia pulangkan balik hidup tu kepada tak ada hidup dia dah. Itu orang yang betul-betul faham. Yang aku ingin dikenali, maka dia telah kenal aku lah tu. Allah sendiri iktirafkan. Rasulullah sendiri gembira bila umat dia telah tahu ni. Suka Rasulullah. Rasulullah pergi ke umat lain pula doa minta. Kerana inilah syafaatku. Bila orang tu kenal diri, kenal Allah, akulah yang memberikan syafaat. Nampak? Setiap orang yang duduk dalam mengaji ni, kenal diri, kenal Allah, telah mendapat syafaat di dunia lagi. Tapi yang tak nak mengaji, saya tak tahu saya nak cakap. Saya tak tahu nak cakap. Selawatlah banyak-banyak. Boleh selawat. Tapi kita kena ingat, selawat yang paling utama adalah orang yang kenal diri, kenal Allah. Bukan saya tak bagi selawat, orang tak kenal diri, kenal Allah. Selawatlah banyak-banyak pun. Tapi kau kena ingat, Allah mengatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusallu na'alana. Kita balikkan kebalik. Allah yang bersalah, itu yang diterima betul-betul. Kita berselawat, kita faham. Allah yang berselawat zat dan sifatnya, kasih berkasih. Jadi kita berselawat tu kita dah dapat dah. Bukan syurga lagi. Allah tu kita dah dapat dalam keadaan yang penuh nikmat. Nikmat di syurga tu percikkan. Tapi kita dapat ibu segala nikmat tu. Nikmat tu. Hilang dari dia yang tinggal dia je. Ahad, dia Ahad, dia je. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Nikmat dia. Itu. Maka selawat kita, selawat yang paling tinggi bila kita tahu dah. Sebab selawat tu berasal daripada dia memuji diri dia sendiri. Supaya solat juga, dia menyembah diri dia, solat tu. Solat, selawat sama bunyi dia. Tu tadi ya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurangan kesilapan dalam keakuan diri menyampaikan. Afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Wah, salli ala Sayyidina Muhammad.